Gambarnya tak keluar lagi dah. Tak ada. Kalau tutup ni baru boleh tengok. Sekarang dah boleh mengajar lah. So ni ayat terus je lah. Sekarang dah okey lah. Tak ada apa dah kan. Terus mengajar lah. Walau kemudian saya tak nampak. Tadi nampak lah, sebelum buka skrin ni nampak lah. Tekan sini. Ni. Tekan sini. Baru nampak. Tengok sini. Tapi ayah punya ni tak nampak lah. Kalau nak pergi ni balik, tekan ni balik. Ya. Okey. Tak apa, sekarang saya boleh mengajar. Okey. Saya boleh mengajar lah. Assalamualaikum. So, awak nampak slide saya? Assalamualaikum. Nampak slide? Okey, good. Awak kalau boleh awak respon supaya saya dengar suara. Saya takut nanti awak tak dengar. Saya ICT ni tak apalah pandai sangat, tapi kebanyakannya anak-anak saya lah yang bantu supaya saya pandai dalam ICT ni. Awak tahulah saya ni mengajar secara fizikal tu suka, tapi ICT ni saya gunakan yang terbaik untuk dapat satu pengajaran yang baik. Okey, now ini dia awak lihat dalam tajuk yang saya nak beri. Okey, dalam tajuk yang saya nak beri ni, teknik menjawab soalan esei nombor 11. Tajuk bagi soalan esei nombor 11 ni adalah merancang eksperimen. You are asked to design an experiment. Okay, so bila awak nak design eksperimen, awak sedang merangka satu eksperimen, sedang merangka. Bukan awak dah buat, awak nak merangka. Bagaimana nak merangka? Dalam exam dia akan bagi satu penyataan dalam kotak. Dia akan bagi penyataan dalam kotak. Dari penyataan itulah awak disuruh merancang eksperimen. Okay, sebab tu saya kata jawapan bagi soalan nombor 11 ni, jawapan dia dalam soalan. Kalau awak tak nampak, beritahu saya. Okay, simple. Awak beritahu, awak cakap saja, insyaAllah saya akan bantu. Lagi banyak awak tanya soalan, bagi banyak ilmu yang awak dapat. Bagi pesanan saya, kalau awak tanya 10 soalan, awak tak tahu, awak bertanya, awak dapat 10 ilmu baru. Okey, ada begitu rupa. Okey, nah, kita lihat soalan dia. Ini dia soalan yang saya nak bincang dengan pelajar-pelajar saya, bagaimana nak jawab soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11 ini adalah soalan yang perlu dijawab. Jawab soalan 11. Kalau awak tak jawab soalan nombor 11, maka awak kehilangan 10 markah. Ingat pelajar-pelajar, you will lose 10 marks. You have to remember that. Question number 11, you have to answer it. Dulu soalan nombor 10. Dulu KBSM soalan nombor 10. Sekarang dah jadi KSSM soalan nombor 11. Okay, format dia beza sikit saja. Okay, ada yang dia letak baru, ada yang dia buang. Okey, tak apa. Pelajar mesti tahu bagaimana nak jawab. Okay, lain kali saya akan ajar soalan nombor 12 dan 13. Itu juga awak kena jawab satu lagi soalan. Tapi yang nombor 11 ni adalah 10 markah. Okey, now. Sekarang kita kaji satu situasi di dalam kotak ni. Awak lihat soalan Nabila mengalami batuk yang berpanjangan hampir 2 minggu. Walaupun dia telah makan ubat batuk yang dibeli di farmasi, tetapi batuknya masih tidak berkurangan. Akhirnya, dia berjumpa doktor dan doktor telah memberikan preskripsi antibiotik untuk merawat jangkitan bakteria yang menyebabkan batuk tersebut. Selepas mengambil antibiotik, batuknya sembuh. Simple as that. Okay. Now kita bincang dalam kotak tu. Sebelum kita jawab soalan, saya bincang dalam kotak tu. Kalau lihat dalam kotak ni, ini adalah tajuk tentang mikroorganisma. Okay, tajuk mikroorganisma yang terdapat dalam buku teks awak.
tajuk mikroorganisma ni dia luas. Dia ada banyak macam sub-tajuk dalam tajuk mikroorganisma ni. Okey, kalau kita lihat mikroorganisma, awak tahu ada 5 jenis. Okey, apakah nama mikroorganisma yang boleh kita musnahkan dengan menggunakan antibiotik? Siapa boleh jawab? Bakteria, bagus. Lagi? Dia ada 2. Tapi di sini kita mempelajari bakteria saja. Bagus. Boleh tak bagi saya satu lagi kumpulan mikroorganisma yang boleh dimusnahkan dengan menggunakan antibiotik? Takut dia keluar dalam exam. Fungi, okey, salah. Fungi, salah. It's not right. Apa lagi satu? Cuba, tak apa, salah tak apa. You learn from your own mistake. Kalau salah, awak belajar daripada kesilapan, insyaAllah awak tak akan buat lagi. Sebab awak dah tahu, aku jawab dengan Cikgu Saad kata salah. Yes, don't worry. Apa lagi satu? Kena tahu tu. Takut dia keluar dalam exam. Virus, lagi salah. Ingat, virus, yes, virus tak boleh. Awak lihat penyakit sekarang, yang menjawab tadi virus, awak lihat sekarang virus COVID-19. Satu virus baru yang berada di muka bumi ni. Awak lihat, virus susah nak dimusnahkan. Bukan senang nak bunuh virus. Bukan senang nak cari ubat untuk membunuh. Awak tengok sekarang, macam-macam virus yang timbul. Sebab daripada pembiakan virus-virus ini. Kalau boleh guna antibiotik, dah ramai orang sembuh daripada penyakit. Sekarang awak lihat di Malaysia, jangkit tu dah hampir 20,000. Bahaya tu, banyak tu. Yang paling kita sedih sekarang, Siti Sarah pula yang dah meninggal. Itu akibat daripada virus COVID-19. So, bukan gunakan antibiotik untuk membunuh. Ingat awak tulis, antibiotik boleh membunuh bakteria 1 dan protozoa. 2 ni saja. Yang 3 lagi mikroorganisma tak boleh. 3 lagi tak boleh. Virus tak boleh, alga tak boleh, kulat pun tak boleh. Yang boleh 2 ni saja. So ingat tu. So hari ni dalam kotak ni kita nak mempelajari bagaimana antibiotik boleh membunuh bakteria. Awak lihat. Bila Nabila pergi jumpa doktor, doktor bagi antibiotik, batuk dia sembuh. Sebelum itu, Nabila pergi ke farmasi, dia beli ubat batuk. Ubat batuk tu pun ada antibiotik. Tapi antibiotik tu tidak pekat. Antibiotik tu tidak pekat, maka tidak kuat. Dia cair. Maka bila dia cair, dia tidak pekat, maka batuk Nabila tidak berkurangan. Maintain saja. Tidak bertambah teruk, hanya maintain, tidak berkurangan. So di sini, dari pernyataan ini atau daripada situasi ini, kita dapat tahu Nabila menggunakan 2 jenis antibiotik. Satu yang kuat, satu yang tidak kuat. Yang kuat sembuh, yang tidak kuat menunjukkan tiada perubahan pada kesihatan dia, iaitu batuk. So, boleh faham tak apa tentang situasi dalam kotak ini? Boleh faham? Respon please. Okey, bagus. Bila awak dah faham, baru kita pergi kepada soalan. Ingat, dalam exam begitu rupalah awak jawab. Kena faham maksud dalam kotak. Dalam kotak ni selalu dia bertanyakan tentang situasi, dia bergantung pada penyataan ataupun dia terangkan tentang satu keadaan yang dia ceritakan. Di situlah awak kena faham dengan jelas baru menjawab soalan. Soalan yang pertama selalunya keluar dalam exam, ini dia. Nyata satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Soalan ni tahun-tahun dulu tak pernah ada. Tahun ini, bila awak ambil SPM, dia dah mula timbul satu soalan baru
nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okay. Bagaimana kita nak jawab? Ini yang saya nak bimbing dengan awak. Dia membekalkan satu markah saja. Okay. Kemudian yang kedua, kita akan jawab hipotesis. Saya akan terangkan teknik menjawab soalan hipotesis. Jawapan dia dalam cerita dalam kotak. Tujuan eksperimen, jawapan dia dalam kotak. Kenal pasti pemboleh-bah, jawapan dia dalam kotak. Kaedah prosedur bagaimana, jawapan dia dalam soalan. Penjarahan data juga jawapan dia dalam kotak. Semua sekali kalau awak campur jadi 10 markah. Okey. Kita mula. Kita mula dengan soalan yang pertama. Dalam soalan yang pertama ni, dia menyatakan nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. So, pelajar kena tahu bagaimana nak jawab soalan ini. Nyatakan satu penyataan masalah. Okey, pertama awak lihat ini. Okey, soalan ini adalah soalan kita kena merancangkan satu eksperimen. Dan dalam merancangkan eksperimen, selalunya soalan nombor 11, dia menyatakan situasi atau penyataan atau maklumat. So, di sini dia berceritakan satu situasi tentang Nabila yang ada batuk, makan ubat batuk tak sembuh, makan antibiotik yang dibekalkan oleh doktor, maka batuknya sembuh. Itu situasi dalam cerita dalam kotak ni. Okay. Bagaimana kita nak jawab soalan dia? Ini petua yang saya bagi. Okay. Dalam menjawab soalan ini dia. Penyataan masalah. Penyataan masalah persoalan yang timbul daripada situasi. Awak kena cari persoalan yang timbul daripada situasi itu. Bila awak nak cari persoalan, awak mesti mulakan dengan tanda soal. So, bila satu penyataan masalah, awak kena buat satu persoalan yang akhir sekali ada tanda soal. Okay. Persoalan yang timbul daripada situasi atau penyataan atau maklumat yang diberi. 3 ni saja yang selalu ditanya dalam exam. Iaitu penyataan masalah, persoalan yang timbul. Tulis. Supaya awak ingat tu. Soalan yang pertama, awak kena cari persoalan yang timbul daripada situasi ini. Siapa nak cuba? Apakah persoalan yang timbul daripada situasi ini? Macam mana awak nak bina tu? Siapa nak cuba? Sebelum saya bagi jawapan dia. Tak boleh, tak apa. Okey, awak lihat dulu. Nanti awak tengok awak okey ke KO. Okey. Dalam penyataan masalah ni, ni dia. Awak mulakan dengan ayat tanya. Nak jawab soalan begini, soalan 1 ni A, awak mulakan dengan ayat tanya. Mulakan ayat tanya. Contoh dia, adakah atau apakah atau bagaimanakah atau siapakah. Itu dia. Itu ayat tanya. Okay. Tapi dalam kebanyakan soalan yang akan ditanya dalam exam, dia akan menggunakan perkataan ayat tanya adakah, apakah. Kalau awak lihat dalam slide saya ni, kalau awak lihat so, dalam slide saya ni, kalau awak lihat, awak tengok di sini, dalam slide saya, adakah, apakah, buat ayat, kemudian last kali mesti ada apa? Question mark. Mesti ada tanda soal. Itu baru satu markah. Kalau awak tidak gunakan ayat tanya, maka tidak ada persoalan, maka tak dapat markah. Ni cara menjawab soalan A, nombor 11A. Ada soalan nak bertanya? Ada soalan nak bertanya? Ladies and gentlemen, any question to ask? Tak ada. Okey, boleh ikut kan? Salin tau. Mulakan dengan ayat tanya. Habis saya kata mula ayat tanya, mula. Okey, bagaimana nak jawab? Ini dia. Okey, bagaimana nak jawab? Ini dia.
apakah kesan antibiotik terhadap penyakit batuk? Ini dia. Nampak ya? Awak tengok dulu. Jawapan dia. Apakah kesan antibiotik? Antibiotik. Maksudnya ubat batuk dengan antibiotik tadi. Apakah kesan antibiotik terhadap penyakit batuk? Itu adalah soalan mula dengan tanya. Apakah kesan antibiotik terhadap penyakit batuk? Itu ada persoalan. Persoalan awak buat begini je, you get 1 mark. You see, dalam bahasa Inggeris, what is the effect of antibiotic on cough? What is the effect? What is? Then you got a question mark. Kalau awak tak tulis question mark, habis. Dah hilang 1 markah. Catat supaya awak dapat manfaat daripada kelas saya. Sebab soalan nombor 11 ni wajib jawab. Kena jawab. Awak tak jawab, 10 markah hilang. Now, awak dah tahu bagaimana nak dapat 1 markah. Okey, berikut. Okey, bagus. Terima kasih respon. Okey, seorang dia respon. Kesian saya. Okey, bagus. Dah habis? Kalau sudah, saya pergi proceed yang kedua pula. Soalan yang kedua. Okey, kita lihat. Dalam soalan seperti ini, soalan yang kedua, awak lihat, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Tadi penyataan masalah dah selesai, 1 mark. Ini nak bina satu hipotesis, 1 markah lagi. You see? Ini, jangan sekali-kali pelajar bila nampak hipotesis, dia nak guna perkataan untuk mengkaji. Itu jangan. Ingat, ramai pelajar yang saya bertanya bila tanya bagaimana nak hipotesis, dia akan kata untuk mengkaji. Tak. Dia tak kata untuk mengkaji apa. So, jangan mula dengan untuk mengkaji bila menjawab soalan hipotesis. Okey, ingat tu. Tak ada perkataan untuk mengkaji. Dalam hipotesis, saya bagi awak petua dia. Saya bagi tips dia. Awak ingat dan gunakan dalam exam. Pertama, peringkat yang pertama, nak jawab hipotesis, awak kena cari pembolehbah dimanipulasikan dan pembolehbah bergerak balas di dalam ayat dalam kotak tu. Itu langkah pertama. Catat. Langkah pertama nak bina hipotesis, cari pembolehbah dimanipulasikan dan bergerak balas. Awak tahu apa dia pembolehbah dimanipulasikan? Tak tahu tanya, ladies and gentlemen, please ask. If you don't understand, please ask. Don't worry. Awak tanya dia. Kalau awak diam, saya risau. Tahu tak pembolehbah dimanipulasikan? Tahu ya? Okey. Pembolehbah dimanipulasikan maksudnya benda, bahan atau perkara yang diubah-ubah semasa menjalankan eksperimen. Benda atau perkara atau bahan yang diubah-ubah, yang kita tukar-tukar, okay, untuk mendapatkan satu keputusan yang adil. Ini, apakah benda yang kita ubah-ubah dalam ayat ini? Awak saya harap pandai cari. Benda yang diubah-ubah. Kemudian, pembolehbah bergerak balas. Pembolehbah bergerak balas ialah hasil daripada kita ubah-ubah tadi tu. Bila kita ubah sesuatu perkara, satu bahan atau benda, kita mesti dapat hasil dia yang kita dapat lihat. Okey, di sini awak lihat, bila budak ni ubah, sejak dia ambil ubat batuk kering, dia jumpa doktor, doktor bagi antibiotik. So, benda ni, bahan kimia ni dia dah ubah daripada batuk kering kepada antibiotik. Itu adalah jawapan bagi pembolehbah dimanipulasikan. Dan hasil dia ialah apa? Batuk dia sembuh. Batuk dia sembuh. Itulah hasil dia. Itu pembolehbah bergerak balas. Okey. Itu nasihat saya. Cari itu dulu. Okey, cari itu dulu. Kalau di sini awak lihat, ini dia. Saya dah buat tanda merah di sini. Ini ialah
makan ubat batuk, itu pembuluh dimanipulasikan. Hasil dia, batuknya masih tidak berkurangan. Itu PB. Kemudian awak lihat, doktor telah memberikan preskripsi antibiotik untuk merawat penyakit bakteria. Antibiotik pula dia pakai. Itu pembuluh dimanipulasikan. Kemudian batuknya sembuh. Itu pembuluh bergerak panas. Okey, so awak dah nampak dah. Awak dah nampak pembuluh dimanipulasikan dan bergerak panas di dalam ayat tu. Di dalam situasi itu. Awak dah nampak dah. Okey. Sekarang bila nak jawab hipotesis, ni petua dia. Okey. Satu ayat yang mengandungi P pembuluh ubah dimanipulasikan dan pembuluh ubah bergerak balas. Ingat tu. Cari pembuluh ubah dimanipulasikan dan pembuluh ubah bergerak balas. Kemudian tidak boleh ada perkataan untuk mengkaji. Saya dah sebut tadi. Jangan pandai-pandai pelajar tulis untuk mengkaji. Mengkaji eksperimen tak payah. Hipotesis tak ada perkataan itu. Ramai pelajar suka guna perkataan mengkaji. Dia tak suruh kaji pun. Jangan guna tu. Ingat tu, bila awak tak guna tu pun dah bagus. Kemudian contohnya, awak boleh gunakan jika dan maka. Awak boleh gunakan semakin, kan, ataupun awak tak nak guna jika atau semakin pun boleh. Dia bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu tidak boleh guna jika atau maka, jangan guna. Kalau soalan tu tidak boleh gunakan semakin, jangan guna. Jangan paksa. You can think by yourself. Awak boleh berfikir. Contoh, mikroorganisma bergiat aktif pada keadaan neutral. Ini juga adalah satu hipotesis. Yang mana dia memberi maksud penyataan yang benar. Kita buat satu ramalan yang benar. Hipotesis ni awak kena buat satu penyataan yang benar berdasarkan eksperimen yang nak dijalankan. Di sini contoh saya bagi, mikroorganisma bergiat aktif pada keadaan neutral. Betul tak? Excuse me, betul tak? Kalau pH neutral, nombor berapa tu pH neutral? 7, pandai. Kalau pH 6, mati tak bakteria? Lemah, bagus. Dia lemah sikit, dia tak mati. Dia lemah sebab dia hampir neutral. Dia boleh membiak, yang kuat sikit dia boleh membiak. Okey, bagus. Ada macam tu. So, awak lihat, nombor 3, tak ada jika, tak ada semakin. Tapi itu adalah satu hipotesis. Yang mana pelajar tu letak dalam keadaan begitu rupa dan boleh dilaksanakan eksperimen. Kita boleh tunjuk. So, di sini kalau awak lihat, bergantung pada soalan. Awak nak hipotesis sama ada jika atau semakin atau tidak ada, bergantung kepada soalan. Kejap lagi kita lihat bagaimana kita bina hipotesis yang kita sedang belajar ni. Setakat ini ada soalan nak bertanya sampai soalan yang kedua, hipotesis. Any question to ask, ladies and gentlemen? Untuk menyiasat, tak boleh. Ini hipotesis. Untuk menyiasat bila pada soalan tujuan eksperimen. Bila kejap lagi kita akan sampai pada tujuan eksperimen, di situ boleh awak gunakan untuk menyiasat, untuk mengkaji, untuk menunjukkan. Kejap lagi. Sekarang hipotesis, ingat pesanan saya. Jangan menggunakan untuk mengkaji. Tak ada ayat tu. Jangan guna. Awak gunanya, awak tahu salah. Tak payahlah awak tak guna. Gunanya salah. Dan pastikan dalam hipotesis awak tu mesti ada apa? Pembuluh ubah dimanipulasikan dan pembuluh ubah bergerak balas. Mesti ada dua pembuluh ubah ini dalam ayat awak. Bagaimana? Kejap lagi saya bimbing lagi
selepas slide ini. Sebelum tu, ada lagi soalan. Bagus pelajar yang tanya tadi. Keraguan dia sekarang dah terjawab. Tak boleh menggunakan untuk menyiasat. Bagus. Ada soalan lain? Okey, bagus. Inilah pelajar-pelajar yang ingin tahu ni. Bagus. Apa dia jawapan bagi PM dengan PB dalam ayat ni? Oh, that's very good. Bagus. Saya dengar suara-suara pertanyaan ini yang buat saya gembira. Okay, saya tahu awak sedang belajar, awak bertanya, perkara-perkara itu nampak remeh, tapi awak nak tahu. Kan bagaimana nak cari dia pemboleh ubah. Okay, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, ini jawapan dia. Awak lihat, antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Ini satu contoh hipotesis tanpa menggunakan jika atau semakin. Yang mana awak lihat, PB, PM selalunya di depan, antibiotik. Ada dua jenis antibiotik kan? Satu ubat batuk, satu antibiotik. So di sini kita ambil antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Betul tak ayat tu? Betul. Berdasarkan pada situasi ini, maka antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Betul. Sebab apa? Sebab antibiotik boleh menyembuhkan batuk Nabila tadi. Nabila makan antibiotik, maka batuknya sembuh. Maksudnya antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. So antibiotik ni ialah PM, merawat jangkitan bakteria ialah PB. Ada banyak lagi. Ingat, dalam SPM, jawapan dia bukan satu. Jawapan dia bukan satu ni je yang saya bagi. Bukan. Ada beberapa jawapan. Ada pelajar digunakan jika. Boleh. Kan? Ada pelajar gunakan jika. Boleh. Ada pelajar gunakan semakin. Pun boleh. Tapi saya bagi, sengaja je saya bagi yang tak ada jika, tak ada semakin. Sekarang boleh tak awak buat hipotesis dengan menggunakan jika? Siapa nak cuba? Taklah, tak apa, saya tak marah. Saya akan perbetulkan. Siapa nak cuba? Tak apa, cuba. Anyone? Salah tak apa, cuba, jangan malu. Saya tak marah. Malu nak cuba. Saya dulu pun masih... okey, siapa nak cuba? Okey, cuba. Okey. Boleh dirawat. Boleh. Nampak ni saya tepuk tangan. Boleh jika antibiotik digunakan. Okay, jika antibiotik digunakan, penyakit disebabkan oleh bakteria boleh dirawat. Pandai. Boleh dirawat maksudnya sembuh. Antibiotik tu ubat. Jika antibiotik digunakan, bagus, itu PM. Okay. Penyakit itu boleh disembuh. Itu adalah PB. Yes. Pandai. Siapa nak cuba lagi? Ada banyak. As I said, jawapan dia banyak. Don't worry. Ikut je format ni. Ini adalah guideline yang saya bagi. Jawapan dia banyak. Lagi satu. Tak boleh tak apa. Tak boleh saya bagilah. Siapa nak cuba? Tak apa, belajar pada kesilapan. Awak don't worry about that. Yang. Ada ke situ? Keluar situ. Keluar, tengok. Cuba siapa nak cuba? Betul. Budak nampak dia tu lah. Okey, tak boleh. Okey.
Okey, awak tengok saya gunakan semakin. Bila awak nak buat macam tu, awak nak guna semakin boleh. Semakin kuat antibiotik. Nak guna semakin kan? Semakin kuat antibiotik. Semakin cepat penyakit boleh sembuh. Boleh. Semakin kuat antibiotik. Okay? Semakin kuat antibiotik, semakin kuat. Maksudnya ada dua jenis antibiotik. Satu yang lemah, satu yang kuat. Itu pun boleh dimanipulasikan. Semakin kuat antibiotik, semakin cepat batuk boleh disembuhkan. Boleh. Ada pelajar nak gunakan semakin pekat antibiotik pun boleh. Okay, semakin pekat antibiotik, semakin cepat penyakit disembuhkan. Boleh. Okay. Maksudnya ada tu penyakit tu penyakit apa? Batuk. Okay. Dia macam tu. Ada soalan. Faham tak pelajar-pelajar? Okey, bagus. Alhamdulillah. Bila awak faham tu Alhamdulillah. Suka saya kalau awak faham. Dan saya harap awak gunakan ni dalam exam. Share dengan kawan-kawan. Beritahu kawan-kawan. Panggil lagi kawan-kawan seramai mungkin untuk mendengar kelas-kelas percuma saya ni supaya ramai pelajar faham. Nanti saya akan ajar section A pula, section B, kertas 2 sebab dia dah 80 markah. 80 markah tu. Objektif ada 40. 80 tambah dengan 40, 120 markah. Senang je awak akan dapat 80 markah. Bagaimana? Saya akan bimbing awak sampai exam. Okey. Kalau tak ada soalan, kita teruskan seterusnya. Untuk menjawab soalan hipotesis, ini saya bagi awak tips dia. Okey, pembolehbal dia ni dia. Pembolehbal dimanipulasikan kehadiran antibiotik. Contoh antibiotik yang selalu digunakan dalam sekolah, dalam makmal ialah penicillin. Lagi satu yang kita gunakan adalah streptomycin. Itu sejenis antibiotik. Penicillin atau streptomycin. Tapi selalunya dalam exam digunakan penicillin. Ingat, bila pelajar nampak je penicillin, itu adalah satu contoh antibiotik yang boleh membunuh bakteria dan protozoa. Okay, manipulasi jenis antibiotik. Sebab ada dua kan, pelajar nak tulis kehadiran antibiotik. Satu ada antibiotik, satu tidak ada antibiotik. Yang ada antibiotik, banyak mikroorganisma mati. Yang tak ada antibiotik, mikroorganisma banyak membiak. Itu manipulasi. Jenis antibiotik. Ada ubat batuk, ada gunakan antibiotik pada doktor. Itu juga adalah manipulasi. Okey. Kemudian kita lihat pembolehbal bergerak balas. So dalam eksperimen, awak nak lakukan eksperimen, ingat, awak nak merancangkan eksperimen. So bila awak gunakan antibiotik kepada bakteria, awak akan lihat dia menghasilkan kawasan jenis. Kawasan jenis yang besar itu bagi antibiotik yang pekat. Kawasan jenis yang kecil itu antibiotik yang kurang pekat. Okey, di sini tak nampak lah. Okey, bagaimana nanti kita lihat scroll tak nampak stop sharing. Okey, tak keluar lah Okey. Kemudian itu pembolehbal dia. Pembolehbal dimalangkan serta sebelah kanan itu jenis bakteria. Kita gunakan bakteria yang sama. Ingat, bila menjawab soalan pembolehbal dimalangkan, alat tidak boleh dijadikan jawapan. Mana-mana alat, awak tidak boleh ambil dia sebagai jawapan dalam sains. Tak boleh. Bahan yang digunakan, boleh. Tapi alat, awak kata jenis beaker, tak boleh. Jenis kaki ritot, tak boleh. Alat tidak boleh dijadikan jawapan dalam SPM. Bahan-bahan yang digunakan, boleh. Okey. So, di sini awak lihat, saya bagi awak tips lagi. Ini dia cara menjawab hipotesis. Bila nak dapatkan hipotesis, awak tulis PM tambah dengan PB. PM tambah dengan PB.
PM adalah pemboleh dimanipulasikan, PB pemboleh bergerak balas. Letak PM di depan, PB di belakang, insyaAllah awak punya hipotesis betul. So di antara dia, pemeriksa kata di antaranya awak boleh gunakan kata hubung yang sesuai. Di antara dia. Okay? Yang sesuai maksudnya, awak nak gunakan kata hubung jika dan maka. Boleh? Awak nak gunakan kata hubung apabila dan maka. Boleh? Awak tak nak gunakan kata hubung pun boleh. Awak letak PM dan PB. InsyaAllah. PM, PB. Tak ada kata hubung. Tapi awak letak PM dulu, PB dulu. InsyaAllah betul. Sebab awak dah ikut format bagaimana nak menjawab soalan hipotesis. Okay? Ni saya nak beritahu pada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar faham bagaimana nak jawab hipotesis. Peringkat SPM. Jangan jawab hipotesis peringkat UPSR. Ramai pelajar dia tahu jawab hipotesis, tahu semakin. Apa di depan, di belakang dia tak tahu. Dia tahu jawab jika, maka. Apa yang di depan, apa yang di belakang, dia tak tahu. Boleh tak kata hubung yang sesuai digunakan? Dia pun tak tahu. Saya harap pelajar-pelajar saya hari ini, dia tahu dan jawab hipotesis, letak PM dulu, diikuti oleh PB, di antaranya gunakan kata hubung yang sesuai. Okey, ada soalan nak bertanya? Tak ada, boleh ikut ya? Bagus. Okey, bagus. Kemudian kita lihat lagi. Ni contoh dia. Okey, contoh dia awak lihat gambar raja. Ni contoh bila awak bayangkan eksperimen. Inilah eksperimen yang awak kena bayangkan. Yang awak lihat jawapan dia adalah seperti ini. Ini dia. Jawapan yang saya bagi berdasarkan gambar raja ni. So dalam gambar raja ni awak lihat agar nutrien tambah kultur bakteria. Kemudian cakra kertas itulah dicelup air suling. Air suling air paling bersih di dunia. Tak ada kekotoran. Tidak ada asid, tidak ada alkali. Tidak ada antibiotik. Air saja. Itu dia. Lagi satu piring Petri. Saya letak cakra kertas itulah dicelup penicillin. Awak tahu. Penicillin ni adalah antibiotik. Pulang piring Petri. Ini gambaran eksperimen yang selalu kita buat di dalam makmal. Ini satu jenis. Okay. So, dia punya hipotesis, antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Antibiotik can treat bacterial infection. Antibiotik boleh menyembuh batuk pun boleh. Antibiotik boleh menyembuh batuk. Antibiotik tu di depan, menyembuh batuk di belakang. Boleh. Ataupun tak nak guna batuk, antibiotik boleh merawat jangkitan bakteria. Batuk disebabkan oleh bakteria. Bakteria boleh tak kita bunuh? Boleh dengan menggunakan antibiotik. Contoh antibiotik, penicillin atau streptomycin. Okey. Gambar raja yang kedua. Gambar raja yang kedua kalau awak lihat, pelajar ni menggunakan dua jenis antibiotik. Satu cakar antibiotik berkepekatan tinggi. Lagi satu awak lihat, antibiotik berkepekatan rendah. Awak tengok bakteria di sekeliling dia, kawasan jenis yang dihasilkan. Kalau rendah, kekuatan antibiotik itu tidak kuat, maka kawasan jenis dia kecil. Yang ni kawasan jenis dia besar. Ini dia punya hipotesis as usual. Letak antibiotik tu di depan, kemudian hasilnya di belakang. So, jawapan dia jadi begini. Antibiotik berkepekatan tinggi membunuh lebih banyak bakteria. Kenapa kita lebih banyak? Sebab luas kawasan jenis dia besar. Betul tak betul? Excuse me, betul tak? Pandai. Terima kasih jawab. Okay? Dia macam tu. So, easy.
Boleh gunakan perkataan lebih pun boleh sebab ada perbandingan di sana. Antibiotik yang lebih pekat menghasilkan kawasan jenis yang lebih besar pun boleh. Yang lebih besar. Di sini saya guna lebih banyak, membunuh lebih banyak bakteria, betul. Ada pelajar nak gunakan kawasan jenis sebagai PB. Antibiotik yang lebih pekat boleh menghasilkan kawasan jenis yang lebih besar. Betul tak berdasarkan gambar rajah? So, betul. Itu adalah hipotesis. Sebab tu saya kata, dalam exam, jawapan banyak. Pelajar-pelajar hanya perlu ikut format hipotesis PM tambah PB, guna kata hubung yang sesuai. So, awak ikut je formula tu yang saya bagi, insyaAllah betul. Jangan awak tak tahu, awak pergi letak PB dulu, baru PM. Atau dalam ayat awak tidak ada PB, tidak ada PM. Habis. Rugi belajar sekian lama di sekolah, tiba-tiba tak dapat masuk universiti. Oh, jangan. Rugi tu. Okay, ini dia pesanan saya, ikhlas daripada saya, jangan sampai begitu. Saya harap pelajar-pelajar yang dengar ni, dia nak belajar, nak berjaya dalam exam. InsyaAllah, saya akan bantu. Okey. Setakat ni, awak dah dapat gambaran, banyak jawapan yang saya dah bagi, dan contoh-contoh yang banyak, insyaAllah awak faham. Setakat ni, ada tak soalan? Tak ada. Soalan sila tanya. Tak ada soalan? Ladies and gentlemen? Okay, that's very good of you. Okay, next. Kita pergi kepada soalan tujuan eksperimen. Sekarang dah masuk bahagian C, soalan C, tujuan eksperimen. Bila tujuan, awak boleh gunakan untuk mengkaji. Okay, untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Itu ingat tu. Senang dia nak jawab. Tujuan eksperimen. Mula dengan untuk mengkaji, gunakan pembolehan dimanipulasikan tadi, letak di depan, dan PB letak di belakang. InsyaAllah betul. Ni dia. Awak kena ingat tu. Jangan awak lupa. Tu dia. Jenis antibiotik PM. Keluasan jenis. Itu PB. So, bila awak nak gunakan kata penghubung dia hubungan. Boleh. Awak boleh untuk mengkaji hubungan antara jenis antibiotik dan keluasan kawasan jenis. Ini bila awak nak melakukan eksperimen. Okay, awak bukan ambil Nabila tadi nak bagi dia makan ubat dan tengok dia batuk ke tidak. Tak. Awak kena merancang eksperimen di dalam makmal yang tadi saya dah tunjuk guna film Petri. Inilah awak nak mengkaji. Untuk mengkaji hubungan antara antibiotik. Yes, hubungan antara antibiotik. Okey, jenis ni kita buang. Okay, kita lihat ada dua antibiotik juga. Ubat batuk dengan antibiotik. Okay. Kemudian kita lihat yang lain. Untuk mengkaji hubungan antara jenis antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Pun boleh. Kalau buat macam tu pun boleh. Ataupun, ni dia. Tak ada hubungan. Untuk mengkaji luas kawasan jenis menggunakan jenis antibiotik. Boleh. Okay, untuk mengkaji luas kawasan jenis menggunakan jenis antibiotik. Kalau pelajar tak nak gunakan hubungan, boleh gunakan yang nombor 3 ni. Iaitu awak letak PB di depan dan PM di belakang. Kalau nak guna hubungan, letak PM dulu, baru PB. Bila tak nak gunakan hubungan, jangan letak PM di depan atau PB di belakang.
Ini contoh jawab soalan tujuan eksperimen. Ada soalan? Okey. Ada soalan, ladies and gentlemen? Okey, bagus. Boleh ikut. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kita pergi pada soalan seterusnya. Ya, dah tulis. Cuba tengok tu. Okey. Sekarang kalian kenal pasti pemboleh ubah. Kenal pasti pemboleh ubah, dia ada dua markah. Tapi bagi saya akan pelajar menjawab ketiga-tiga pemboleh ubah. Ini ada 3 pemboleh ubah. Okey, ada 3. Markahnya 2. Dia begini, awak dengar baik-baik. Kalau awak tulis 3 dan 3 pemboleh ubah itu betul, awak tak dapat markah lebih. Bukan 3 markah, dapat 2 sahaja. Okey, saya suruh tulis awak buat 3 tu, kalau ada di antara 3 tu, 1 pemboleh ubah yang salah, masih lagi ada 2 pemboleh ubah yang betul, awak masih lagi dapat 2 markah. Okey, tetapi kalau awak percaya pada diri awak, dengan 2 pemboleh ubah saja, pemboleh ubah dimanipulasi tadi dan bergerak balas, tak payah buat nombor 3 pun boleh. Itu untuk menjimatkan masa. Okey, untuk menjimatkan masa. Maaf Adin, saya ada kelas tidak. Okey, sorry. Sorry Adin. Okey, baik. Okey, baik. Okey. So boleh ikut ya. So dia 2 markah saja pemboleh ubah, tapi ramai cikgu, rakan-rakan saya dan saya sendiri suka pelajar jawab 3. Kalau 2 salah, katakan pemboleh ubah dimanipulasikan, awak cari salah. Pemboleh ubah bergerak balas, awak cari dalam kotak, salah. Tiba yang betul pemboleh ubah dimalarkan. So berapa markah awak dapat? 1. At least you get mark. Jangan tak dapat markah. Tadi kalau awak lihat, kita buat satu persatu, dapat markah. Semuanya ada teknik bagaimana nak dapatkan markah tu. Semuanya ada. Ada cara-cara dia. Dan kalau awak ikut dari mula tadi, saya bagi, semua ada cara dia. Sampailah soalan mengenal pasti pemboleh ubah. Ini awak kena ambil perhatian. Okey. So, ada soalan nak bertanya? Ada soalan? Kalau ada soalan, sila tanya. Boleh ikut? Boleh? Okey, bagus. Okey, so awak dah faham. Now kita proceed lagi. Kita nak pergi kepada yang susah ni. Ini seronok dia yang susah, 4 markah ni. Macam mana dah dapat 4 markah? Saya dah bagi awak gambaran. Ambil pensel, tulis. Awak ambil pensel, tulis. Okey? Nabila mengalami batuk, tu awak dah baca, sekarang prosedur dia. Kalau boleh, awak lukis gambaran eksperimen. Kalau bolehlah, gambaran eksperimen saja. Kalau gambaran eksperimen awak, lukis gambar awak tu ada jawapan, insyaAllah awak boleh dapat markah. Okay? Awak lukis, saya suruh awak lukis gambaran eksperimen, gambaran saja, supaya senang awak buat prosedur nanti. Okay, nak buat prosedur tu nombor 1, nak buat apa, nombor 2, nak buat apa. Ini yang saya nak bimbing. Okay, formula dia. Formula dia, pertama bila awak buat ayat, gunakan pemboleh ubah dimalarkan. Kedua, menggunakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Ketiga, mesti ada action. Mesti ada perbuatan yang melakukan eksperimen itu. 1 markah.
Last kali mesti ada pemboleh bergerak balas. Semua sekali jadi 4 markah. Boleh ikut. Macam mana nak buat pemboleh dimalarkan? Ini yang saya nak bimbing awak. Okay, so ingat tu. 4 markah tu penting. Kalau awak tak tahu bagaimana nak dapat 4 markah, ni saya bimbing awak. Pertama, saya ulang balik. Kalau boleh, awak lukis gambaran eksperimen. Macam mana nak buat? Selalunya gambaran eksperimen awak dah buat di dalam makmal. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, tajuk microorganism selalunya sering keluar dalam exam bahagian C. Okay? Formula dia, dalam awak punya prosedur, ingat, mesti ada pemboleh dimalarkan, mesti ada pemboleh dimanipulasikan, dan mesti ada action, dan yang keempat, mesti ada pemboleh bergerak balas. So, semua sekali baru jadi 4 markah. Okay? Okay. Now, kita lihat lagi. Bagaimana kita nak buat? Okay, bersedia. Ini saya dah sediakan. Awak lihat ya, dalam gambar ajar saya ni. Awak lihat, ini adalah piring petri. Dalam piring petri, saya lukis, saya letak cakra kertas surat dicelup penicillin. Kemudian di sini ada cakra kertas surat dicelup air suling. Kemudian agar nutrien campur dengan kultobakteria. Kemudian ini piring petri. Ini saya punya lakaran eksperimen. Okey, awak lihat prosedur dia. Prosedur dia, saya tulis di sini pertama, sediakan piring petri yang mengandungi 5 cm padu agar nutrien steril dan 1 cm padu larutan kultobakteria. Okey, maksudnya saya letak 5 cm padu agar nutrien, 1 cm padu larutan kultobakteria. So saya dah suka dah 5 dan 1 cm padu. So, itu adalah jawapan bagi pemboleh dimalarkan. Okay, itu dia piring petri. Okay, saya dah letakkan isi padu yang sama dalam setiap piring petri tu. Okay, kedua, celupkan 1 cakra kertas turas ke dalam larutan penicillin dan 1 lagi ke dalam air suling. Itu benda yang berubah-ubah. Letakkan kedua-dua cakra itu di atas permukaan agar nutrien. Itu adalah jawapan untuk pemboleh dimanipulasikan. Nombor 2 saya letak. Okay, awak boleh lihat sendiri semasa buat prosedur dia, ini yang perlu awak lihat. Dan yang ketiga, awak lihat, tutup piring petri dengan penutup dan lekatkan penutup itu menggunakan pita cellophane. Itu adalah action. Terbalikkan piring petri dan biarkan selama 2 hari atau 3 hari terpulang sebab awak sedang merancang eksperimen. So 3 dan 4 itu ialah apa? Itu adalah action. Action tu 1 markah. Okay, pemboleh dimalarkan 1 markah. Pemboleh dimanipulasikan 1 markah. Dan last kali, ayat awak mesti ada perkataan ini. Perhatikan keluasan kawasan jenis. Sebab dalam eksperimen yang awak nak lakukan, awak lihat di akhir eksperimen, dia akan menghasilkan kawasan jernih. So di sini nombor 5, perhatikan keluasan kawasan jernih yang terbentuk sekeliling cakra. Perhatikan, itu adalah jawapan untuk pemboleh bergerak balas. Di sinilah awak tengok, dengan jelas, dengan mudah, awak dapat 4 markah. Cara menjawab prosedur atau kaedah. Okey, ada soalan nak bertanya? Boleh catat kalau nak catat, ingat tu mesti ada ayat-ayat ini. Ada soalan, ladies and gentlemen? Tak ada. Ya, ruangan chat. Oh, kat mana Ya, ruangan chat. Laptop tekan lagi dah.
Balik ke. Check. Ni. Dah tekan ke belum? Check ni. Ni check. Kalau tak tulis saiz piring itu, tak apa ke? Sebab katakanlah time tu tak ingat. Kalau tak tulis saiz piring Petri, saiz piring Petri. Fazil kalau tak tulis saiz piring Petri itu tak apa ke? Okey, awak saiz piring Petri tak apa. Awak tulis piring Petri sahaja. Dia akan awak tulis piring Petri sebab piring Petri tidak terlibat dalam untuk menjawabkan jawapan. Okay? So dengan tu awak tulis piring Petri. Letakkan bakteria dan larutan kutu di dalam piring Petri. Saiz tu tak perlu sebut. Sebab tadi saya dah kata, jawapan bagi pemboleh dimanipulasikan, alat tidak boleh dijadikan jawapan. Boleh kot? Fazira Fadil? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, good. Sekarang, so, ada soalan lagi? Nak tanya, sila bertanya. Sudah nampak tak bagaimana nak dapat 4 markah tu? Nampak, cikgu. Okey, bagus. Saya harap, Yana boleh nampak tak? Boleh. Tahu bagaimana nak jawab dah? Tahu. Okey, bagus Yana. So bila awak dah tahu, senang nanti insyaAllah soalan nombor. Dari masa ke semasa, saya akan ulang balik supaya awak ingat menjawab soalan SPM ni. Okay, now kita akan pergi kepada, kita lihat balik kepada nota saya tadi. Kita lihat balik. Now kita pergi pada soalan yang akhir sekali adalah penjadualan data. Dalam penjadualan data, awak kena letak PM di sebelah kiri dan PB di sebelah kanan. PM kehadiran penicillin, kehadiran antibiotik pun boleh. Kepekatan antibiotik pun boleh. Tengok bagaimana eksperimen yang awak nak jalankan. Kemudian hasil dia keluasan kawasan jenis, jadi pembolehan bergerak balas. So, bila buat jadual, mesti ada jadual. Kolom macam tu. Ada 2 kolom. PM dan PB. Kemudian jawapan, ingat tidak perlu diisikan. Jawapan tidak perlu diisikan. Dia tak perlukan jawapan. Ingat tadi kita dah kata, ini adalah perancangan eksperimen. Kita merancangkan satu eksperimen. Bila kita rancang, belum dapat hasil dia. Tetapi kalau awak nak tulis juga, boleh. Kalau salah, dia akan menyebabkan penjadualan data awak jadi salah. Lebih baik biarkan kosong. Kalau betul, Alhamdulillah, you get 1 mark. Tapi kalau bagi jawapan yang salah kepada jadual data tu, kami kata jangan tulis isi. Dia jadi salah. Okay, sekarang awak dah faham. So, ada soalan nak tanya, masa pun dah tepat pukul 4. Ngam-ngam pukul 4 kita dah habis. So, ada soalan silakan bertanya. Ada cadangan minggu depan awak nak saya ajar tajuk apa ke tajuk dia, bolehlah beritahu di sini. InsyaAllah saya boleh sediakan. Assalamualaikum, tak ada ya? Okey, kalau tidak ada, saya berhenti di sini. Apa dah nak ambil? Okay. Ya. Boleh tak, cikgu, ada Bab 6. Okey, bab 6. What topic is bab 6? Bab 6. Seorang je nak bab 6, lain semua tak nak. Bab 6. Bab 5, sebatian karbon. Bab 6, electrochemistry. Elektrokimia. Okey, yang lain bagaimana?
Semua diam. Tak seronoklah semua diam-diam. Sedih saya. Okey je. Ha? Okey je? Okey. Kalau begitu, saya berhenti di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, masa yang sama. Saya harap dengan ilmu yang sedikit ni dapat bermanfaat bagi awak untuk berjaya dalam mata pelajaran saya. Don't forget, you have to love science. If you love science, science loves you. Bye-bye. Muka bang. Baik, cikgu. Okay, bye. Sekejap ya. Ada sekejap lagi. Ada pihak penganjur nak berhubung dengan awak. Okay, sekejap. Sekejap, ada lagi. Ada isteri saya nak bercakap. Dia sebenarnya mentor saya. Dia bos saya. Siapa lah saya. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh nampak muka. Cuba onkan kamera awak. Saya nak tengok. Cikgu juga ingat saya tu. Siapa? Mukri. Mukri ingat. Mana boleh lupa. Oh, Mukri. Ni, anak Puan Marini ya? Bukan, itu Mukri. Abang salah Cikgu Saad. Mukri bukan anak Puan Marini. Anak Puan Marini apa nama ya? Mukri. Saya dekat Lami. Oh ya, okay. Oh ni Mukri, Mukris. Okay, thank you. Lain kali ajak lagi kawan-kawan. Apa ni macam mana awak dapat tahu ni? Cikgu Saad buat tentang ni? Kawan saya lagi. Okey, terima kasih cikgu ucapkan banyak-banyak terima kasih yang join hari ni. Ramai juga berbanding minggu lepas. Minggu lepas dalam 9 orang, 10 orang sebab ramai yang tak dapat masuk link. Minggu ni 20 lebih. Tadi sampai ada sampai 28 orang. Bagus. Cikgu di sini mengucapkan terima kasih. Cikgu bukannya cikgu nak berkongsi walaupun dah pencen. Cikgu nak sangat ilmu ni disampaikan. Cikgu Saad ni dia bersemangat. Dia sangat suka murid-murid dia berjaya. Okey. Cikgu nak tahu apa ni di antara yang ada sekarang ni yang di luar daripada KL. Ada tak di luar dari KL? Ada tak? Ada di luar pada minggu lepas ramai yang daripada Kedah, Perlis, Penang. Okey, boleh tak cikgu nak minta kerjasama? Awak nanti tulis dekat Telegram dari mana awak datang. Contohnya nama Fazira. Okey, Fazira Fadil dari mana? Dari Terengganu contohnya. Arina from Penang. Macam tu. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Cikgu nak tanya kita mesti ada feedback ya, macam mana pelajaran hari ni? Boleh faham ke? Anda dapat sesuatu? Yang masuk lambat tu mungkinlah onkanlah kamera tu, on kamera cepat on kamera. Come on. Oh, ada yang tak pakai tudung ya. Okey, tak apa. Yang lelaki tu on lah kamera, tengok gentleman-nya awak, handsome-nya Daniel. Mukri tadi dah buka dah. Kamera dah tutup balik. Ni Asnip Prez lah. Cuba buka nak tengok, cikgu tengok. Okey, nanti kongsi dari mana awak datang, dari negeri mana. Okey, untuk pengetahuan awak, Cikgu Saad ada buat banyak kelas sebenarnya. Tetapi seminggu sekali dia buat kelas percuma. Siapa yang berminat untuk join kelas-kelas dia yang berbayar pun ada. Yang one to one pun ada, tapi one to one mahal sikit. Yang kelas biasa macam ni pun, tetapi kalau yang berbayar tu dia lebih masa lah, 1 jam setengah. Okey, tapi cikgu akan buat lagi yang free ni ya. Minggu depan kita ada lagi yang free. Nanti cikgu, awak kena jenguk-jenguk selalu dekat Telegram untuk dapatkan maklumat yang terkini. Iaitu tarikh ataupun tarikh masa untuk kita buat minggu depan. Cikgu akan buat lagi ya. Cikgu Saad akan buat lagi kelas percuma. Cumanya siapa yang betul-betul berminat nak lebih ilmu, dia memang target nak skor A+, maka dia kenalah keluarkan duit sikit, tak mahal kita buat murah saja 1 jam setengah. Siapa berminat nanti boleh message dekat Telegram. Kalau 1 jam tu kurang sikit lah, kalau kuranglah ilmu yang nak disampaikan. Itu yang dia buat secara jariah percuma.
sedekah. Tapi yang berbayar tu lebih masa 1.5 jam. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Awak dapat sesuatu ke hari ni? Dapat. Yang lambat masuk tadi lain kali masuk tepat masa jam 3 petang. Kalau sebelum tu cuma cikgu nak 2:30 cikgu suruh masuk tu sebab cikgu nak tengok macam mana setting ni. Lepas tu ialah tak kalang kabut, awak tak ketinggalan. Bila awak masuk tu ada yang masuk dah separuh, rugi. Hari ni satu soalan komplit kita bincang hari ni. Cikgu tahu sebab cikgu pun nak ajar sains ya. Jadi sangat penting pada soalan tu, soalan nombor 11 tu sangat penting. So terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Siapa yang boleh buka? Syafiq Zulhikmah. Siapa yang boleh on kamera tu on kan? Cikgu nak ambil gambar sikit. Kita nak selfie. Macam mana? Ambil kamera. Daniel, buka lah kamera tu Daniel. Okey. Cikgu okey. Dah on ke kamera? Dah on. Patricia, Yana, Dayang, Mukri, Arina, Fazira, Azmil, Zainal Amri, Asnid Nabila, Daniel Iskandar, Syafiq, Cinta Naufiana, Muhammad Ammar. Siapa lagi ya? Cikgu tak nampak dekat skrin cikgu ni. Okay, thank you. Azizul Hakim, Patricia, Fahira, Fazira, Muhammad Ammar, Muhammad Azmil, Mukri, Nur Akila, Nur Hadina, Prez Rezi, Rachel, Syafiq, Zulhikmah, Syed Mukris, Yana Atila dan Zainal Amri. Thank you very much everybody. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay. Okay, sama-sama. Selamat maju jaya. Cikgu. Ya. Jangan borang cikgu saya boleh. Boleh. Sekejap. Sekejap cikgu tengah ni. Lama nak jumpa cikgu saya. Alah, cikgu saya ada je. Kejap. Tengah setting jap. Saya baru tahu cikgu minggu ni ada kelas free. Kalau tak, saya tak tahu pun. Oh, ya, macam mana? Ya, kalau dah maluri baru beritahu. Minggu lepas join tak? Tak, sudah tahu. Oh, saya dah post dekat Cikgu Laili. Oh, dia saya sekarang. Saya join. Saya dah bagi tahu dia. Mungkin dia dah post dekat grup PIBG kot. Memang banyak budak-budak maluri ni. Ya? Memang